Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Asbabu su'ubati fahmil muradi minal kalam. Sebab-sebab berlaku kesukaran untuk sampai kepada makna yang dikehendaki daripada lafaz. Jadi bab yang kedua ni, satu bab yang agak panjang dibuat oleh Imam Waliullah untuk menyatakan bahawa orang-orang kemudian dia tidak dapat memahami dengan sepenuhnya Al-Quran kerana ada halangan-halangan. Halangan yang utama itu bahasa Arab mereka itu tidak sama dengan bahasa Arab para sahabat dan tabi'in yang terdahulu. Ada 10 sebab di sini yang mana menyebabkan orang-orang kemudian mutaakhirin tidak dapat memahami dengan mudah bahasa Al-Quran itu, walaupun pada asalnya bahasa Al-Quran itu mudah difahami. Makna yang dikehendaki daripada lafaz itu tidak dapat difahami. Yang pertama, penggunaan kata-kata yang gharib. Penyelesaiannya ialah seseorang perlu mengambil maksud lafaz daripada para sahabat, tabi'in dan sekalian ahli bahasa. Jadi untuk bahagian ni Imam Waliullah akan buat satu fasal yang khusus lah, seperti muka surat sebelah ni. Iaitu kerana terdapat kalimah yang gharib. Kalimah yang gharib. Yang dimaksudkan dengan kalimah yang gharib ni, kalimah yang sukar difahami dan tersembunyi maknanya disebabkan jarang dan tidak biasa digunakan. Asal makna gharib ni mana jauh. Gharuba, terasing. Mana jauh tu, seseorang tu nak faham, lambat faham. Perkataan gharib, daripada perkataan gharib inilah terdapat ghuraba, tuba lil ghuraba. Bertualah orang yang dagang, orang yang asing. Jadi maksud gharib di sini bukan kata yang asing. Sebab dalam bahasa Arab ni, dalam Al-Quran ni, perkataan-perkataan daripada bahasa luar tu memang ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala gunakan juga, ambil juga, dan itu sudah tidak menjadi gharib, tidak asing. Banyaklah kafura, itu semua tidak berasal daripada bahasa Arab, tetapi digunakan oleh orang Arab, dan Allah Ta'ala guna juga dalam Al-Quran. Jadi gharib tu bukan dengan mana asing, tetapi jauh daripada kefahaman orang kemudian. Jadi dalam bab ini kena rujuk kepada sahabat, sahabat-sahabat yang mahir dalam menghuraikan Al-Quran, seperti khulafa yang 4, diikuti oleh Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa Asy'ari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubairi, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi mereka semua ni orang-orang Quraisy. Jadi kena rujuk kepada orang Quraisy. Ini seperti Mujahid bin Jabr, Ikrimah Maula Ibni Abbas. Jadi dia ni anak murid kepada Ibnu Abbas. Qatadah, Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah, Zaid bin Aslam dan ramai lagi. Jadi kena rujuk juga kepada ahli-ahli bahasa seperti Al-Farra dengan kitab dia Ma'anil Quran Zajjaj, Al-Akhfash, Al-Ibnu Al-Ambari dan lain-lain. Jadi perkataan-perkataan yang gharib dalam Al-Quran ini, nisbah gharib ni dia ada dah gharib setengah tu kepada setengah daripada sahabat, kepada tabi'in mungkin ramai lagi. Kita lebih jauh lagi daripada zaman turunnya Al-Quran, maka gharib tu makin banyak. Maka sebab itulah kamus yang menghimpunkan perkataan-perkataan yang gharib ataupun lafaz-lafaz Al-Quran dia makin tebal. Jadi perkataan hak jari-jari guna ni seperti isma'azzat.
Isma' Azzad, Syirzimah. Setiap daripada satu sampai 10 ni ada bab dia tersendiri nanti. Kita lalu gitu dulu. Yang kedua, kadang-kadang kesukaran disebabkan tidak dapat membezakan mana yang nasih dan mana yang mansukh. Maknanya kadang-kadang kita suka nak faham ni, ayat ni kata gini, ayat ni kata lagu lain pula. Jadi ada pertentangan. Jadi biasanya bila ada pertentangan ni, ulama kata ini ayat ini turun pada zaman dahulu, ayat kemudian ni turun zaman kemudian. Maka sebab itulah ada percanggahan. Jadi ada kata hak ni nasih, hak tu mansuh, hak tu kata pula hak ni mansuh sebenarnya, hak tu nasih. Jadi tak sama pendapat. Jadi dalam masalah mana yang nasih, mana yang mansuh ni, ada banyak perbezaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, dalam menentukan berlaku atau tidak nasah dan mansuh dalam Al-Quran. Begitu juga dalam menentukan banyak mana ayat yang sudah mansuh. Ada kata sampai 500. Lepas tu ulama bila juga ayat hukum ni ada 500. Lepas tu lagu mana? 500 sampai mansuh. Sedangkan ayat hukum 500. Lepas tu nasih mansuh ni dia bersabit dengan ayat-ayat hukum. Ayat-ayat berita janji akhirat dia tidak ada mansuh. Ayat akidah tak ada mansuh. Ayat sejarah tak ada mansuh juga. Adanya ayat ahkam. Jadi ayat ahkam tu dibila oleh ulama ada 500. Lepas tu bila pula ayat yang masuk 500 pula. Apa mana boleh buat hukum? Tu ada kekeliruan. Maka Syekh Waliullah akan sebut nanti dalam fasal yang kedua ni berkenaan dengan saku paut mansuh ni. Sebab kalau kita baca kitab tafsir kan, dia kata ni mansuh, waktu mansuh banyak. Banyak. Tu nanti kita akan bicara. Kadang-kadang kerana apa ni? Kerana tidak mengetahui kerana tidak mengetahui sebab turun ayat. Tidak. Alpa tentang sebab turun ayat. Jadi ayat ni berkenaan dengan siapa? Jadi turun ayat ni dia ada latar belakang. Dia ada sejarah. Dia ada sebab. Cuma dalam perbahasan Syekh Waliullah nanti, bukan semua riwayat itu layak kita nak kata sebab kepada turun ayat. Punca kepada turun ayat tu kita nak kata riwayat ni sebab kepada turun ayat ni, kadang-kadang tidak secara mutlak lagu tu. Boleh jadi ayat tu turun lama dah, kemudian ada peristiwa. Jadi dikatakan peristiwa ni berkait dengan ayat. Ada kaitan dengan ayat. Bukan kata sebab peristiwa inilah turun ayat. Tidak. Tetapi pengarah-pengarah yang tulis kitab tentang asbabun nuzul ni kadang-kadang dia pakai sebab turun ayat. Jadi mudah kita kata di sini sebab turun ayat ni dia lebih merujuk kepada latar belakang ayat. Latar belakang ayat ataupun hadis-hadis yang berkait dengan ayat Al-Quran. Yang keempat, ada kalanya kerana dibuat mudhaf, yakni kata yang disandarkan. Jadi kita belajar mudhafun ilaih, maka adalah idhafah. Jadi kadang-kadang mudhaf ni kata yang disandarkan, ada kalanya dihazaf. Macam dalam surah Yusuf tu Allah Ta'ala kata was'alil qaryata allati kunna fiha. Was'alil qaryah, tanyalah kampung. Jadi kampung tu tak boleh kecek. Jadi takdir dia was'al ahlal qaryah, tanyalah orang kampung. Jadi orang tu dihazaf. Ahla tu was'alil qaryah dengan takdir was'al ahlal qaryah. Ada juga. Atau dibuat mausuf, kata yang disifatkan. Mana hanya disebutkan sifat.
dan sebagainya yang merupakan komponen ayat, juzuk ayat. Jadi bila salah satu daripada juzuk ayat telah dihazaf, maka di situ akan berlaku kesamaran lah. Yang kelima, kadang-kadang berlaku penukaran sesuatu dengan yang lain. Satu kalimah tukar dengan kalimah yang lain. Seperti penukaran haraf dengan haraf. Sepatut tepat tu dengan kalimah ala, tiba-tiba guna lam. Macam ayat falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi penggunaan asalnya falamma tajalla rabbuhu alal jabali, tajalla ala. Jadi ada kadang-kadang penukaran tadi. Penukaran kata nama pada kata nama lain. Satu isim guna pada tempat yang lain. Macam apa hak cerita Nabi Yusuf tu, Suwa al-Malik. Suwa al-Malik, satu lagi Siqayah, piala. Jadi ada ulama kata Siqayah dengan suwa tu benda ia sama, cuma tukar. Sini sebut suwa, sini sebut Siqayah, padahal benda yang sama. Jadi dia faham benda yang sama, sedangkan itu dua kalimah yang berbeza. Kemudian kata kerja pada kata kerja yang lain, jamak pada tempat yang tunggal. Dia boleh jadi keliru juga. Ini biasalah jamak pada tempat yang tunggal ni, macam Allah Ta'ala kata inna anzalna, sesungguhnya kami telah turunkan. Jadi hak turunkan siapa? Allah. Tak kata anzaltu, tapi kata anzalna. Atau sebaliknya, atau gaya bahasa ghaib pada tempat uslub khitab. Ini dalam bahasa Arab dipanggil iltifat, penukaran dhamir. Mana galik-galik sebut dia tu tiba-tiba saya. Ada dalam Al-Quran. Kadang-kadang didahulukan apa yang sepatutnya dikemudiankan atau sebaliknya. Disebabkan ada penegasan. Macam inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Dari segi tertibnya na'buduka, na'buduka, tapi nak kepada penegasan makna, orang panggil hasar, pembatasan makna, maka dikatakan iyyaka na'budu. Asalnya na'buduka, kami semua engkau. Tapi bila pindah jadi iyyaka na'budu, hanya engkau, kami semua. Kadang-kadang dengan sebab bertebaran kata ganti nama. Mana nak rujuk mana? Dhamir ni. Dia panggil intisyarud dhamair. Maknanya marji' dia ni, kalau kita ngaji dhamir, bahasa Arab dhamir ni, dia kena ada tempat kembali. Nya ni balik pada mana? Nya tu. Nya balik pada hak terdekat ke ataupun balik pada hak jauh. Macam contoh apa? Tapi sekali lalu dak. Tak payah ayat contoh dak. Ni. Dalam surah Zukhruf, ayat yang ke-37. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Zukhruf ayat 37. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Sesungguhnya mereka itu benar-benar menghalang mereka. Sesungguhnya mereka itu benar-benar menghalang mereka daripada jalan hidayah. Wa yahsabuna annahum, dan mereka itu menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah. Mana sah? Jadi Syah Waliullah kata dia kena takdir gini. Dia ada dua tempat kembali. Wa innahum la yasuddunahum, sesungguhnya mereka itu yakni syaitan la yasuddunahum, menyesatkan mereka. Mereka itu makna manusia.
Sesungguhnya syaitan-syaitan itu menyesatkan mereka, yakni menyesatkan manusia. Wayasabuna, dan mereka tu yakni manusia menyangka bahawa mereka tu mendapat hidayah. Jadi tak kata wayasabuna tu dengan arti syaitan-syaitan tu menyangka dia dapat hidayah. Jadi manusia tu dia rasa molek benda ni. Manusia rasa benda tu molek, jadi dia menyangka dia mendapat hidayah, padahal syaitan telah menyekat dia daripada mendapat hidayah. Jadi dalam ayat ni ada wa innahum, hum syaitan, la yasuddunahum, la yasuddu, du ada waw tu balik pada syaitan, hum tu balik pada manusia. Wa yasabuna, ada waw tu balik pada manusia. Jadi orang panggil intishar, intishar dhamir. Macam juga dalam surah Qaf, qala qarinuhu wa qala qarinuhu. Qarin tu dua makna situ. Satu qarin merujuk pada syaitan, ia berada dekat dengan manusia. Satu lagi qarin tu dengan mana malaikat. Jadi nak balik pada hak mana, itu panggil kata ganti nama bertebaran dalam satu ayat. Kadang-kadang dengan sebab pengulangan dan pendetailan. Macam contoh, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu seperti Allah Ta'ala. Jadi ada pengulangan di situ. Laisa ka, seperti. Mislihi, seperti juga. Laisa ka mislihi. Jadi ada dua pengulangan, orang panggil adatu tasbih. Kata-kata kalimah yang menunjukkan kepada tasbih tu serupa tu ada dua. Yang pertama ka, misli, mislu. Laisa ka mislihi, jadi tidak sepertinya. Jadi ada pengulangan tu. Jadi kaf sama makna dengan mislu. Jadi letak sekali tu, itu boleh menyebabkan keliru. Ayat tu kita bicara dulu panjang lebar dalam kitab Waraqah dulu. Boleh tengok balik lah. Laisa kamitslihi. Jadi adakah kaf yang pertama, kaf tu sebagai adat tasbih yang pertama tu sebagai zaidah, ataupun ada makna yang tersendiri? Jadi antara benda yang disebutkan oleh ulama, tidak ada sesuatu kalau nak serupa dengan Tuhan pun tak ada juga. Apatah lagi sesuatu yang serupa dengan Tuhan. Itu makna takkid. Kadang-kadang kerana peringkasan, ayat tu ringkas sangat. Terutamanya dalam surah-surah apa ni? Mekah. Ringkas. Jadi hak ringkas ni dia macam sama juga dengan ayat yang nombor 4, poin nombor 4. Macam kita ambil contohlah, wazariyati zarwa. Az-zariyat tu dia sifat dah tu. Wal adiyati dhabha. Wal adiyah, adiyah tu yang pantas. Jadi ada ulama kata wal adiyah tu merujuk pada kuda. Ada kata itu merujuk kepada angin. Jadi bila ada perbezaan pendapat, itu menunjukkan bahawa sudah ada kesamaran dalam memahami ayat. Bila mana Allah SWT buat mausuf tu, mana gapo, tidak kata ar-riyahu al-adiyah ke al-khuyulu al-adiyah. Jadi buat tu menyebabkan ada keliru. Yang ke-10, ada kalanya dengan sebab penggunaan kinayah, ta'rid, sindiran, tasbih, perumpamaan atau majaz akli. Macam dalam surah Maryam tu, washta'ala ra'si syaiba, menyala kepala aku ni dengan ubat. Washta'ala ra'si syaiba. Jadi biasanya menyala ni merujuk kepada api, tapi apa guna kepala tu menyala? Lepas tu kalau menyala dia warna merah, tapi syaiba tu warna putih, ubat. Jadi kepala aku ni menyala dengan ubat. Jadi apa guna lagu tu? Itu tasbih, dia panggil ada isti'arah.
ada perumpamaan. Oleh itu adalah penting kepada para sahabat yang dikasihi, maknanya sains-sains kita. Jadi dia bahasa pembaca-pembaca ni. Oleh itu adalah penting kepada sekalian para sahabat yang membaca yang dikasihi untuk mengetahui hakikat perkara ini sebelum memulakan perbincangan tafsir. Maknanya orang yang nak masuk dalam bidang tafsir Quran ni, dia kena selesai masalah bahasa, supaya dia tidak menyimpang. Maknanya nak hurai Quran ni, dia kena mahir bahasa Arab, tak boleh berpandukan kepada terjemahan. Tak tepat. Terjemahan itu boleh guna sebagai panduan umum. Adapun dia nak tafsir Quran sendiri, nak beri pendapat dia tentang Quran, dia kena mahir. Tapi kalau dia nak dapat kefahaman, dah, nak dapat pengajaran poin-poin apa, boleh dah dengan terjemahan tu, asalkan terjemahan tu oleh ahli dia. Dan terjemahan tu dia ada bracket. Terjemahan bracket tu panggil terjemah tafsiriyah. Macam pimpinan Ar-Rahman lah. Tu dia panggil terjemah tafsiriyah. Mana terjemahan berserta dengan bracket. Bracket tu huraian. Jadi kalau terjemah selapis gitu, maknanya teks Al-Quran terjemah gitu saja, tak ada bracket-bracket, tu tak sempurna. Tak sempurna. Sebab itulah kalau kita tengok buku pimpinan Ar-Rahman tu banyak bracket-bracket. Kadang-kadang sebelum ayat, tengah ayat. Jadi itu tafsiran. Sebab itulah dia tak tulis terjemahan Ar-Rahman. Itu dia terjemahan ke? Tafsir. Pimpinan Ar-Rahman. Jadi pimpinan Ar-Rahman tu dia kategori tafsir. Tafsir. Ataupun dalam istilah lebih tepat, terjemah tafsiriyah. Terjemahan tafsir. Sebab Syekh Abdullah Basmih ni, dia berpegang dengan pendapat tidak boleh terjemah patah demi patah. Bil lafzi tu tak boleh. Kecuali kena ada huraian kuat dalam bracket. Jadi nak start perbincangan tafsir, nak hurai, nak cuba menyelami makna-makna ayat, dia kena selesai dulu masalah bahasa. Masalah bahasa ada hak semualah kecuali hak ketiga. Hak ketiga tu dia tidak berkait dengan bahasa, dia berkait dengan riwayat. Dan beberapa contohnya sehinggalah dia berpuas hati dengan apa yang diisyaratkan pada tempat perincian. Maknanya nanti saya akan bahas benda ni dengan contoh-contoh, maka pembaca ni akan puas hatilah. Mana jelas nampak. Bahagia hak kata buai mudhaf, hak buai mausuf, takdim mastahaqut ta'khir tu, dia puas hati bila jumpa pada tempat dengan apa yang diisyaratkan pada tempat perincian ni dalam fasal-fasal dia nanti. Kita jumpa bila ni? Lepas bahas dengan panjang lebar ayat-ayat mansuh. Tu lama tu, mungkin panjang situ tu. Sebab nasih mansuh ni poin nombor 2 tu, kalau kitab kita ni daripada muka surat 134 158 20 muka surat. Fasa yang pertama tentang perbahasan gharib Al-Quran. Gharib Al-Quran maknanya kalimah-kalimah yang jarang digunakan. Nak faham tu kena mikir lama sikit, jauh tu nak boleh nampak makna dia. Sebaik-baik huraian bagi gharib Al-Quran, bahkan yang pertama secara mutlak dalam bab ini, iaitu apa yang dinukilkan secara sahih daripada Ibnu Abbas melalui tariq Ibnu Abi Talha, yang dijadikan pegangan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi nota nombor 265 ni, gharib ialah kalimah yang sukar difahami dan jauh dari kefahaman setengah orang.
Kita kata setengah orang tu sebab bagi sahabat tidak gharib. Jadi gharib atau tidak gharib ni dia bersifat nisbi, bergantung kepada orang. Makin lewat dia daripada zaman turunnya wahyu, maka makin banyak gharib itu berlaku kepadanya. Makin banyak dia bergaul dengan bukit arak ataupun dia bergaul dengan arak yang tidak asli, maka makin banyak dia kurang faham kalimah arak tu. Supaya anak Kelantan lah duduk di Kuala Lumpur. Dah. Boleh cek dah perbezaan dia tu. Ia berasal daripada kalimah gharuba, iaitu berjauhan. Gharib dengan makna orang yang asing disebabkan dia berjauhan dari ahli keluarga dan kampung halaman. Ilmu gharib Al-Quran merupakan salah satu cabang ilmu dalam mentafsirkan Al-Quran. Mana dia ada cabang dia. Bila ada cabang dia ada kitab dia. Sesuatu ayat tidak boleh difahami melainkan setelah difahami setiap kalimah yang terdapat di dalamnya. Jadi kalimah Al-Quran ni dia ada hak benda mudah kita faham, macam al-ma'u, air. Tu tidak gharib tu. Asy-syamsu, matahari. Al-ardu, bumi. Ar-rajul. Tapi ar-rajul tu dia ada sikit. Ar-rajul tu sama ada dengan makna orang lelaki yang dewasa ataupun jenis lelaki. Ar-rajul. Ataupun merujuk kepada individu. Dia sudah ada orang panggil perkataan itu mustarak, digunakan dengan banyak makna. Jadi kalau kalimah seperti kita kata tadi al-ma'ai, jadi itu tidak gharib tu. Kita faham. Cuma dalam menentukan jenis air itu air mana? Air hujan ke ataupun air dalam telaga ke? Itu tidak dikategorikan sebagai gharib. Kata Gharib Al-Asfahani, Gharib Al-Asfahani mana tokoh utama dalam kamus Al-Quran. Sudah ada dalam bahasa Indonesia 3 jilid terjemah. Kitab dia ni Mufradatu Al-Fazil Quran. Orang-orang yang kaji ilmu tafsir ni wajib ada kamus ni. Dalam bahasa Indonesia pun ada dalam ni terjemah 3 jilid. Sesungguhnya perkara pertama dalam ilmu-ilmu Al-Quran yang perlu menjadi perhatian utama ialah ilmu tentang lafaz. Di antara ilmu lafaz ialah mengkaji lafaz-lafaz tunggal. Mana sekali sahaja disebut dalam Al-Quran. Dia ada tu. Ulama himpun kalimah yang tidak berulang dalam Al-Quran. Kita setepat tu je ada. Macam dhiza. Dhiza ni maknanya tidak adil. Syirzimatun qalil, kelompok yang kecil. Setepat tu je ada. Isma'azzat tadi. Mengetahui makna lafaz-lafaz Al-Quran adalah pembantu pertama bagi sesiapa yang mahu mengetahui makna-maknanya. Sebagaimana memiliki batu bata sebagai asas utama untuk membangunkan apa yang hendak dibina. Mana kalau kita nak buat bangunan, kena ada bata-bata. Jadi maksud dia di sini, bila orang nak buat ayat, mestilah dia akan pilih perkataan-perkataan. Jadi bila Allah SWT nak menyampaikan wahyu dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kalimah-kalimah yang Allah Taala guna tu mesti difahami maksud dia. Maknanya sebagai bata-bata tu, mana kalimah tu sendiri mula-mula. Kemudian kedudukan kalimah tu pula menjadi perhatian yang kedua. Mana susunan kalimah tu. Bapa letak kalimah ni lepas daripada kalimah ni, bapa tak letak dia dulu. Jadi susunan tu penting. Jadi semata-mata kalimah tu letak setepat longgok begitu, itu tidak memberi makna. Seperti mana orang nak buat rumah ni, dia kena ada bata tu susun molek. Jangan dia kapih buat dinding tebal gitu, rugi dah. Lepas tu kalau bata tu dia kena letak macam tindai gitu dah. Tak boleh buat gini belakang story gitu. Jadi susunan tu. Mana ayatnya susunan
kalimah-kalimah Al-Quran ni sehingga menjadi satu ayat, sehingga membentuk satu surah, dia ada aturan dia. Seperti mana orang buat rumah ni, dia ada aturan dia. Faedahnya itu bukan hanya dalam ilmu-ilmu Al-Quran sahaja, tetapi merangkumi setiap ilmu syarah. Al-Quran merupakan teras bagi bahasa Arab dan percakapan mereka. Jadi bahasa Arab ni dia boleh hidup sebab Al-Quran tu menjadi bahasa Al-Quran tu turun dengan bahasa Arab. Jadi kalau tidak sabit Quran tu turun dengan bahasa Arab, maka Arab ni boleh jadi pupus. Seperti mana berlaku kepada bahasa-bahasa lain. Seperti bahasa kita kata asal kepada kitab Injil. Orang tak guna wak kecek dah. Orang tak guna wak kecek dah. Dia lebih banyak tersebar terjemahan Injil. Tapi Quran ni walaupun tidak sama laras bahasa Al-Quran dengan percakapan manusia, dengan tulisan manusia kemudian ni, tetapi ada tu kalimah diambil kira juga. Dan ada pula orang panggil iktibas. Iktibas ni apa? Itu pengarang tu bila dia nak menulis, ataupun bila seorang pemidato tu bila dia nak berucap, dia ambil kalimah Quran tu, uslub Quran tu dia guna. Dia ambil sebagai penyedap kepada ucapan dia, tulisan dia tu. Dia panggil iktibas. Dia petik, ambil ayat Al-Quran, dia masuk tu, menjadikan indah lah percakapan dia tu. Orang-orang yang mahir dengan ayat-ayat Al-Quran, dia tahu ni ambil daripada Al-Quran. Ia adalah pati, permata dan barang yang paling berharga. Dengannya lah para fuqaha dan hukama berpegang dalam hukum dan hikmah yang dijelaskan oleh mereka. Maknanya ulama yang ambil kesimpulan hukum, lalu mereka beristihad, mereka beristihad mengeluarkan hukum ni, dia ambil daripada perkataan, ambil daripada kalimah Arab tu sendiri. Macam contoh, mari mana ulama kata air mutlak. Air mutlak. Dan air mutlak ni ditarifkan sebagai air yang suci lagi menyucikan. Ambil daripada perkataan apa? Jadi ulama kata ambil daripada wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Allah Ta'ala turunkan daripada sama awan itu. As-sama tu ada dua mana? Hujan pun boleh, awan pun boleh, langit tu boleh. Boleh berlaku. Allah Ta'ala turunkan daripada awan itu air tahura, amat-amat suci. Tahur. Jadi Allah Ta'ala tidak kata tahira. Kalau tahira ni dia sekadar suci. Jadi sifat air nak berwuduk ni, yang diistilahkan oleh ulama sebagai air mutlak, dia kena ada sifat tahura. Mana sangat-sangat membersihkan. Macam mana sangat-sangat membersihkan? Dia sendiri tu bersih dan dia dapat membersihkan. Tahir wa mutahhir. Itu sifat dia. Kalau kata tahir saja, itu seperti air mustakmal kita guna dah. Ataupun air Milo. Air Milo tu suci, kita boleh minum. Tetapi disebabkan sudah bercampur dengan Milo, dia hanya tahir, tidak mutahhir. Bila begitu tak ada sifat tahura. Sebab sifat tahura ni suci, menyucikan. Jadi ulama buat kesimpulan, air untuk berwudu ni kena suci lagi menyucikan, diambil daripada perkataan tahur. Sebab tahur ni dia suci, menyucikan, dapat menyuci berkali-kali. Itu maksud dia. Jadi ini asas kepada hukama, pada fuqaha waktu bik hukum. Begitu juga hukama ni, dia waktu bik hikmah-hikmah, pedoman-pedoman, rahsia-rahsia pun berdasarkan kepada berdasarkan kepada bahasa Arab. Macam contoh, mudah. Kita bicara sama dah, cuma kita isyarat.
Dalam Al-Quran, bila kita buka Quran ni, Allah Ta'ala sifatkan Al-Quran dengan sifat apa? Al-Kitab dahulu. Mula-mula kita jumpa cerita tentang Quran. Dalam Quran itu sendiri, dia bermula dengan kalimah Al-Kitab. Al-Kitab. Jadi, bapa Al-Kitab tu tak kata zalikal Quran la raiba fi, tapi kata zalikal kitab. Sebab Quran ni kena tulis. Maknanya orang beriman ni daripada awal lagi kena beri perhatian tentang penulisan Al-Quran. Kena jaga. Kemudian baru ada kalimah Al-Quran ni dalam ayat tentang puasa. Dalam ayat tentang puasa. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Jadi ada kalimah Al-Quran tu disebutkan bersama dengan ayat puasa, bersama dengan bulan Ramadan. Jadi Quran tu dari segi makna asal dia yang dibaca berkali-kali. Jadi hikmah kalimah tu disebut pada tempat tu, dipilih tempat tu disebut Al-Quran, tidak Al-Kitab, tidak kata Al-Furqan, tidak kata Al-Zikri. Kita dapat hikmah bahawa pada bulan puasa itulah kena baca Al-Quran berkali-kali. Sempena dengan penurunan dia pada waktu tu, sempena dengan kita dalam keadaan berpuasa nak cari takwa, yang mana takwa ni hanya diperolehi oleh orang yang cari takwa tu diperolehi oleh orang yang nak kepada hidayah. Jadi nak dapat hidayah kena baca, kena ada kitab. Kitab dia itulah Al-Quran. Kepadanya juga sandaran para penyair dan pembidato dalam nazam dan prosa mereka. Jadi penyair-penyair lepas daripada zaman turun Al-Quran ni, mereka ni ambil banyak pengaruh Al-Quran terhadap sastra Arab. Kalau orang belajar sejarah sastra Arab ni dia akan jumpa lah satu bab pengaruh Al-Quran terhadap perkembangan sastra Arab kemudian. Kemudian Syahrullah kata di sini, huraian yang paling utama tentang Al-Quran ni mestilah melalui Ibnu Abbas. Cuma kita kena ingatlah, riwayat daripada Ibnu Abbas ni hendaklah berdasarkan kepada tariq yang sahih. Jadi sebab apa dipilih huraian Ibnu Abbas, tidak sahabat yang lain? Sebab dalam kita pun ada sebut di sini, kita tak si baca belakang, iaitu Ibnu Abbas ni tokoh sahabat yang memiliki ilmu yang luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan untuk dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya itu kefahaman dalam agama dan ajarkan kepadanya itu ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir. Itu dalam nota 296. Lepas tu dia dapat banyak gelaran seperti Turjumanul Quran, juru bahasa Al-Quran, Habrul Ummah, guru kepada umat ini, Raisul Mufassirin, ketua pemimpin kepada sekalian ahli tafsir. Maknanya kita ni kena duduk di bawah pemimpin. Kalau tidak sesat kita. Jadi pemimpin utama dari tafsir ni Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud sendiri kata, sebaik-baik juru bahasa Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Mengikut pendapat yang sahih, Ibnu Mas'ud meninggal pada tahun 32 Hijrah. Ibnu Abbas dipanjangkan umur dia tu sesudah daripada Ibnu Mas'ud selama 36 tahun. Kira lah. Berapa? Maknanya semasa Ibnu Mas'ud tu hidup lagi, dia sudah mengakui keilmuan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ni mati pada tahun berapa ni? Kita tak sebut sini. Jadi masa Ibnu Mas'ud tu ada,
Masa Ibnu Mas'ud tu ada, dia sudah mengakui dah, iktiraf dah keilmuan Ibnu Abbas. Kemudian lepas daripada Ibnu Mas'ud ni mati dah. 36 tahun pada tu. 68 lah, pada tahun 68 Hijrah baru mati Ibnu Abbas. Jadi dalam tempoh 36 tahun tu, cuba bayangkan peningkatan ilmu dia tu. Tak kira lah orang ni makin lama makin merosot. Kau lama kau banyak kajian, banyak pembacaan. Jadi tarik daripada Ibnu Abbas ni banyak. Hak paling sahih kali mengikut Syahidullah ni mengikut tarik Ibnu Abi Talha. Dia menjadi pegangan kepada Imam Bukhari dalam sahih dia. Jadi Ibnu Abi Talha ni siapa? Nombor 267, Ibnu Abi Talha, iaitu Ali bin Abi Talha. Perawi yang meriwayatkan daripada beliau ialah Muawiyah bin Saleh. Manakala perawi yang meriwayatkan daripada Muawiyah pula adalah Abdullah bin Saleh, jurutulis Lais. Sanad ini memang terkenal dan ia satu sahifah atau lembaran yang tidak didengar oleh Ali bin Abi Talha daripada Ibnu Abbas. Abdullah bin Saleh pula seorang yang dhaif, namun beliau ialah seorang yang teguh dalam apa yang ditulisnya. Mana di situ ada benda tak sedap dah ni. Maknanya tarik hak paling sahih dalam meriwayatkan tafsiran Ibnu Abbas ni tarik Ibnu Abi Talha. Masalahnya hak ambil riwayat daripada Ibnu Abi Talha ni Muawiyah bin Saleh. Tak apalah. Hak ambil daripada Muawiyah bin Saleh ni Abdullah bin Saleh. Orang panggil Katibul Lais. Katibul Lais ni Abdullah bin Saleh ni dhaif. Dhaif. Cuma ulama kata dia dhaif tu dari sudut hafalan, tapi kalau dia tulis memang kemah. Memang kemah. Jadi di sini adakah tepat sebagai sahih riwayat Ibnu Abi Talha ni meriwayatkan daripada Ibnu Abbas tafsir-tafsir Al-Quran ni ataupun tidak? Itu persoalan dia. Ada banyak polemik di kalangan ulama mutaakhirin berhubung dengan perkara ini. Secara ringkasnya, ulama rijal sepakat mengatakan Ali bin Abi Talha tidak mendengar daripada Ibnu Abbas apa-apa riwayat. Bila tak dengar, makna munqati'. Munqati' ni dhaif. Sebab tak tahu siapa dia orang tengah tu. Ibnu Abi Talha tak dengar daripada Ibnu Abbas. Di situ sudah munqati' sanad. Antara yang tegas mengatakannya, maknanya tak jumpa, tak dengar Ibnu Abi Talha daripada Ibnu Abbas ialah Abu Hatim, Duhaim, Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban. Sehingga Al-Khalili dalam kitab beliau Al-Irsyad mengatakan ijma' di kalangan hafiz hadis. Ulama-ulama hadis sepakat kata Ibnu Abi Talha memang tidak mendengar apa-apa riwayat daripada Ibnu Abbas. Maknanya munqati'. Lepas tu lagu mana Imam Bukhari kata? Imam Bukhari ambil buh dalam sahih dia. Syahidullah kata hak ni paling sahih. Ni. Ada yang mengatakan beliau mendengar daripada Mujahid bin Jabr atau Ikrimah maula Ibnu Abbas. Maknanya hak tidak sebut tu riwayat Ibnu Abi Talha daripada Ibnu Abbas sebenarnya daripada Ibnu Abi Talha daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Itu sebenarnya. Dikatakan juga beliau mendengar daripada Sa'id bin Jubair. Yang ni Sa'id bin Jubair ni perawi daripada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abi Talha teguh kepada Ibnu Abbas, sebenarnya Ibnu Abi Talha daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas. Jadi hak bimbang berlaku munqati' tu sudah tidak ada, sebab diketahui bahawa hak tengah-tengah tu adalah sama ada Mujahid ataupun Ikrimah ataupun Sa'id bin Jubair. Al-Mizzi dan Az-Zahabi mengatakan beliau mendengar melalui Mujahid. Jadi bila Mujahid tidak munqati' lah. Oleh itu
jika diketahui siapa yang menjadi perantaraan antara Ibnu Abi Talhah dan Ibnu Abbas, maka tiada halangan untuk mengambil tafsiran melalui beliau. Yang ni, orang yang kata riwayat Ibnu Abi Talhah daripada Ibnu Abbas tu tidak sahih, sekarang ni sudah terjawab. Sebab apa? Sebab diketahui sama ada Ikrimah, Mujahid ataupun Sa'id bin Jubair menjadi orang tengah antara Ibnu Abi Talhah dengan Ibnu Abbas, maka tidak timbul soal munqati'. Maka bila begitu boleh kita nak ambil tafsir Ibnu Abi Talhah daripada Ibnu Abbas. Dan ini diakui oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, di Mesir ada satu lembaran, yakni sahifah berhubung dengan tafsir yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talhah. Mesir tu ada. Gak Imam Ahmad ni duduk mana? Duduk Baghdad. Imam Ahmad kata pada anak-anak murid dia, Mesir ada sahifah, sahifah anak murid kepada Al-Laits bin Sa'ad, yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talhah. Jika seseorang itu mengembara ke Mesir kerana tujuan untuk mendapatkannya, mana semata-mata nak pergi ambil, nak pergi salin sahifah ni, tak? Kerana itu saja, tidak dikira sebagai berlebihan. Maknanya memang patutlah. Maknanya kalau orang tanya, mai buat apa Mesir ni? Kata nak salin kau ni saja. Ngapa? Tapi kalau kata, apa pergi Mesir? Nak makan kunafah? Tak ada. Tidak berbaloi. Nak makan kishri. Orang Mesir suruh kishri. Jadi semata-mata nak dapat benda tu tak pada. Tapi kalau pergi nak dapat salin riwayat tafsir Ibnu Abbas melalui Tariq Ibnu Abi Talhah, memang berbaloi. Ngapa? Ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nahas dalam Nasihul Quran. Kemudian nombor 268 ni, apa yang disebutkan oleh Imam Walidullah ini nukilan daripada oleh Imam As-Suyuti dalam Itqan. Mana Syah Walidullah ambil ini pendapat Suyuti. Maknanya Syah Walidullah dia setuju dengan pendapat Suyuti dalam masalah ni. Kemudian lepas daripada Tariq Ibnu Abi Talhah daripada Ibnu Abbas, diikuti dengan Tariq Ad-Dhahhak bin Muzahim Al-Hilali Al-Balkhi Al-Khurasani, yakni Tariq Dhahhak daripada Abdullah bin Abbas. Begitu juga jawapan Abdullah bin Abbas kepada soalan Nafi' bin Azra'. Ketiga-tiga tariq ini disebutkan oleh Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Cuma masalah di sini, soalan Nafi' kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas jawab berkenaan tafsir Quran ni. Nombor 270. Nafi' bin Azra' Al-Haruri. Al-Haruri. Salah seorang ketua Khawarij. 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 Kepada beliau disembahkan golongan Azariqah. Kalau kita ngaji firaq, Khawarij ni dia ada banyak pecahan. Haruriyah pun ada, Azariqah pun ada. Jadi rujuk pada dia lah, ketua dia. Beliau terbunuh pada Jumadah Saniyah tahun 65. Soalan-soalan ini mencecah 250. Ia diriwayatkan melalui tariq yang tidak disenangi ulama. Jadi masalah ni, masalah soalan Nafi' yang dijawab oleh Ibnu Abbas ni berkenaan tafsir Quran ni, ada ulama kata dhaif. Tak usah pakai. Tak kuat. Sebab apa? Dia ni Khawarij. Pupuk Azariqah. Ia diriwayatkan melalui tariq yang tidak disenangi ulama, tambah pula terdapat banyak keraguan tentangnya. Kemudian datang pula penjelasan gharib yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari daripada imam-imam tafsir. Maknanya Imam Bukhari ni dia ambil juga selain daripada tafsiran daripada Ibnu Abbas melalui Ibnu Abi Talhah, Imam Bukhari ambil juga tafsiran Ibnu Mas'ud.
Selain daripada itu, Imam Bukhari banyak juga ambil daripada Abu Ubaidah, pengarang kitab Majazul Quran. Dia ambil situ. Jadi Syah Waliullah ni dia tarjih ni. Maknanya untuk memahami gharib Al-Quran, ambillah kata dia melalui Abu Ubaidah. Ambillah melalui yang dihuraikan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ni terutama dalam kitab tafsir dia tu, dia banyak huraian makna kalimah. Jadi itu diambil daripada imam-imam tafsir, antaranya Abu Ubaidah. Selepas itu huraian Al-Quran yang diriwayatkan dari sekalian sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikut mereka. Saya berpendapat bahawa sebaiknya saya mengumpulkan huraian bagi gharib Al-Quran dan asbab bernuzul dengan kadar jumlah yang bersesuaian dalam bab kelima bagi risalah ini. Maknanya saya segera nak tulis nak hipung. Setiap daripada kalimah gharib ni saya nak hipung dalam satu risalah yang akan jadi bab yang kelima bagi kitab Fawzul Kabir. Dan saya menjadikannya satu risalah yang tersendiri pula. Mula-mula dia nak buat bab yang kelima, tapi fikir-fikir dia nak buat satu risalah khusus. Yang mana ni nombor 271 ni, Imam Waliullah menamakannya dengan nama Fathul Khabir bima la budda min hifzihi fi ulumit tafsir. Pembukaan Allah Ta'ala buka, Allah Ta'ala yang maha khabir, maha mendalam ilmunya itu, dia buka tentang apa? Sesuatu yang mesti untuk diingati bagi ilmu tafsir ni. Beliau menghimpunkan huraian Al-Quran berdasarkan 3 tarik daripada Ibnu Abbas. Jadi sesiapa yang mahu memasukkannya dalam risalah ini, nak buat jadi sebahagian daripada kitab Fazlul Kabir, silakanlah. Atau dia nak buat asing suku dari risalah ini, terpulalah kepadanya, masing-masing ikutlah. Walinasi fima ya'shikuna madhahibu. Ikut selera masing-masing lah. Nak buat jadi kitab Fathul Khabir ni sekali dengan Fawzul Kabir pun boleh. Nak cetak Fathul Khabir suku pun boleh juga. Kalau dalam edisi Maulana Anwar Badakhshani ni dia ada. Dia tulis bab yang kelima. Babul Khabis fi syarhil gharibil Quran wa asbabi nuzulihi, daripada muka surat 110 sapalah kepada muka surat 110 sampai 177. Lebih kurang 60 muka surat gharib. Ringkas je. Macam contoh di sini, alhamdulillah, asyukurulillah. La raiba fih, la syakka fihi. Lil muttaqin, lil mu'minin alladhina yattaquna syirka wa ya'maluna bi ta'ati. Hidayat kepada orang bertakwa. Orang bertakwa ni siapa? Orang beriman yang menjauhi syirik dan beramal melakukan ketaatan kepada aku. Ringkas-ringkas gitu ya. Hendaklah diketahui bahawa para sahabat dan tabi'in ada kalanya mentafsir Al-Quran dengan lazimnya. Wallahu a'lam.